Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang bahagia ini. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita lagi untuk sama-sama kita duduk dalam majlis kita, insya-Allah. Kita harapkan ada kebaikannya, ada kenikmatannya, insya-Allah. Dan Allah Taala kira sebagai kebaikan ini di dunia dan akhirat kita, insya-Allah. Kita akan sambung dalam kitab La Tahqiranna Minal Ma'rufi Syai'a, iaitu dalam kitab jangan pandang rendah kepada satu-satu amal itu walaupun kecil. Dan kita akan masuk pada hadis yang ke 92, iaitu berkenaan dengan kitmanu aibil mayyit. Kita akan sambung sikit sebab sebelumnya itu kita baca berkenaan dengan ta'ziyah, kita baca berkenaan dengan salat jenazah dan mengiringi jenazah, ziarah kepada orang yang sakit. Maka hari ini kita nak sebut sikit berkenaan dengan kitmanu aibil mayyit, iaitu kita menyimpan rahsia ataupun menyembunyikan aib bagi si mati. Jadi mana-mana jenazah yang kita katakan kita menguruskan dia, lebih-lebih lagi tukang mandi jenazah. Lebih-lebih lagi tukang mandi jenazah. Kalau tempat tuan-tuan ni, siapa dia mandi jenazah? Masjid. Siapa dia urus jenazah tuan-tuan? Mandi jenazah tuan-tuan, memang tuan-tuan tak mati ke? Buat masjid, sini buat. Sini siapa dia bangah? Sini kalau mandi sini siapa dia buat bangah sini? Hospital. Hospital kat situ-situ. IDK buat sendiri di sini. Masya-Allah, elok tu, ada pengalaman lah tu. Jadi orang-orang yang tukang mandi jenazah ni kena beringat. Ini memang betul-betul kena orang yang beramanah. Ini betul-betul kena ada orang yang menjaga rahsia. Pasal apa? Pasal ketika mandi jenazah ni, bahasa mudah dia, luar dalam dia semua kita tahu belakang. Kita tahu belakang. Memanglah kita katakan nak mandi jenazah, kita kena tutup juga sikit dengan kain dan sebagainya. Tapi orang yang mandi ni, dia boleh tahu belakang. Jadi orang yang mandi jenazah ini perlulah kepada orang yang betul-betul beramanah, betul-betul dia ada integriti dalam diri dia lah. Sebab tu tak boleh untuk orang mandi jenazah ini musuh mandi jenazah, tak boleh. Walaupun kita katakan, bukanlah walaupun kita adik-beradik, minta maaf cakap lah, walaupun kita adik-beradik kita meninggal, tak tahu main satu kawan, kita tahu dia ni memang musuh adik-beradik kita, musuh kawan kita, musuh pak kita, musuh dan sebagainya. Main dia kata, saya ni kalau boleh nak khidmat lah, nak tolong mandi. Tak apalah abang kata, kami ahli keluarga boleh tolong mandi. Kalau nak tolong juga, saya lagi tolong sembahyang jenazah, saya lagi tolong angkat jenazah, tolong jenis-jenis lagu tu. Dalam bab mandi memang kena cari hak betul-betul. Sebab itu perbahasan berkenaan dengan mandi jenazah ini, ingatkan siapa yang lebih afdal untuk mandi jenazah, siapa yang paling sesuai untuk yang dikatakan jadi imam, siapa yang paling sesuai untuk turun bagi jenazah ke dalam liang lahat, semua itu dibahaskan. Okey, baik, insya-Allah. Kita tengok berkenaan dengan hadis kitman, iaitu berkaitan dengan menyembunyikan aib mayit ini. An Sayyidina Rafi' radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, man ghassala mayyitan fakatama alayhi ghafara Allahu lahu 40 kabirah, wa man hafara li akhihi qabran hatta yujunnahu faka'annama askanahu maskanan hatta yub'ath. Allahu akbar. Baik. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Rafi' radhiyallahu an, katanya telah bersabda kan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, man ghassala mayyitan, siapa-siapa yang bagi mandi satu jenazah, fakatama alaihi, dan dia menyembunyikan aib yang dikatakan jenazah tersebut, ghafarallahu lahu 40 kabirah, Allah Ta'ala ampun dosa dia 40 dosa besar. Betul, 40 dosa besar. Allah Ta'ala ampun dosa orang yang kita
kita katakan mandi jenazah ini, orang yang tutup aib orang yang mandi jenazah ini. Misalkan kita katakan ada di antara kita orang-orang yang dihormati, mungkin ada orang dihormati, kita kata ada orang yang kita katakan ada kemuliaan di sisi masyarakat. Bila dia mati, orang urus dia, tahu keburukan dia, tahu keaiban dia, tahu benda-benda buruk dia. Bayangkan kalau kata ada orang yang tidak beramanah, buat keluar cerita habaq, cerita habaq anu, habaq ni, habaq ni. Dia memang bagus atas dunia, rupanya mati. Dia buat ayat tu pun sudah dah. Sekali lagi orang sebelah ni buat jadi ke mana? Dia mula dah tu salah, benda ni orang mati sedut cerita dah. Tak apalah orang mati, biar pergi mati. Ni hak kita hidup ni. Dia buat ayat lagu tu. Hak kita hidup ni habaq mai. Habis. Itu nak pegang apa nama tanggungjawab itu bukan benda yang kecil, tuan-tuan. Jadi siapa-siapa yang ada aib bagi seorang jenazah itu, dia tolong mandi dan tolong simpan aib dia, maka itulah sangat besar sehingga akan diampunkan 40 dosa besar. Dosa besar ni pun banyak, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok dalam kitab Al-Kabair, Al-Ikhtiraf, Al-Kabair fi Ikhtirafil Kabair, apa nama Imam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad menyebutkan bahawasanya ada lebih berapa ratus dosa besar. Azza wa Jalla fi Ikhtirafil Kabair, kitab tersebut cerita pasal dosa-dosa besar. Banyak sangat dosa-dosa besar ni. Kalau ingat saya, yang kitab yang saya ada tu 2 jilid, kalau tak silap saya 2 jilid, tuan-tuan bayang tengok dosa besar saja 2 jilid. Kita hari ni kita duk nampak kecil ya. Hatta benda yang dosa-dosa besar yang kadang-kadang kita terlupa dan terlepas pandang ialah dosa kecil yang berterusan. Dosa kecil yang berterusan itu dikira sebagai dosa besar. Nah, benda tu dosa kecil, betul dah buat, kerap buat jadi dosa besar. Sebab tu kena beringat dalam bab yang dikatakan dosa-dosa ini kena ambil tahu. Baik. Kemudian menyempurnakan wudu dan kemudian menziarahi yang dikatakan orang sakit. Ini di antara akhlak yang Nabi sallallahu yang Nabi ajar. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a wa 'ada akhahu al-muslima muhtasiban mu'ida min jahannam 70 kharifan. Qultu ya Aba Hamzah mal kharif? Qala al-'am. Hadis riwayat Imam Abi Dawud. Menyempurnakan wudu kemudian terus menziarahi yang dikatakan orang sakit. Daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu telah berkata, telah sabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a fa ahsana al-wudu, sesiapa yang mengambil wudu dan memperelokkan wudu dia. Telah kita sebutkan, bila sebutkan memperelokkan wudu, maka daripada mula perbahasan wudu lah, daripada mula syaratnya, daripada mula rukunnya, daripada mula perbuatannya, daripada mula sunat-sunatnya, dia meninggalkan benda yang makruh, meninggalkan benda-benda yang haram dalam wudu dan sebagainya, maka benda-benda ini semua akan menjadikan satu-satu ibadah itu ialah ataupun apa nama wudu itu secara sempurna. Wa'ada akhahul muslima, dan terus pi ziarah saudara dia. Ini menunjukkan apa, tuan-tuan? Wudu ini dia bukan kita guna untuk sembahyang saja. Wudu ini bukan kita guna untuk sembahyang saja. Hatta dalam satu kitab ketika menaziarahnya apa nama saya dan kawan-kawan kepada salah seorang sahabat dan guru, iaitu Ustaz Nazrul Nasir di pondok dia. Kami pergi ziarah di pondok dia. Masa tu kami pergi dengan grup-grup gaya motor ni. Sampai di sana, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, beliau tunjuk saya satu kitab. Dia kata, Ustaz, ni ada kitab ni berkenaan dengan adab kita keluar musafir. Jadi dia pun ceritalah dengan kawan-kawan geng motor. Dia kata apa? Dia antara benda yang boleh menyelamatkan dan melihara seseorang itu ketika mana berkendaraan ialah dengan mulazamah wudu dalam perjalanan dia. Mulazamah wudu dalam perjalanan. Maka kita pergi berjalan mana pun berwudu, dalam keadaan berwudu. Kadang kita ni duk nampak nak semayang baru nak wudu, nak baca Quran pun tengok kalau kita baca terjemahan tak ada wudu dah. Beza. Sayyidina Bilal bin Rabah yang sentiasa istiqamah buat yang dikatakan wudu, buat solat sunat 2 rakaat apa nama selepas ambil wudu, akhirnya dijanjikan syurga, diberikan kelebihan itu dalam syurga. Maka wudu ini adalah satu benda yang cukup besar. Hatta kalau kita tengok pada tok guru kita dulu, di antaranya ialah banyak hikmah, banyak faedah besar dalam bab ambil wudu.
Macam-macam lah kalau tuan-tuan pergi dengar cerita ke, pergi baca ke kisah-kisah berkenaan dengan orang saleh. Kadang-kadang wuduk itu menjadi perisai mereka. Wuduk itu menjadi perisai mereka. Ada sahabat yang wuduk ni tak pernah tinggal. Maksudnya apa dia? Habis wuduk batal ambil pula, habis wuduk batal ambil pula, habis wuduk batal ambil pula. Kalau kata kita je nak ambil. Kita ni jenis Allahu Akbar. Bukan nak kata tuan-tuan, angin banyak. Angin banyak. Tu tak minum yang alir kan. Minum yang alir orang tengok. No. Allahu Akbar. Payah. Jadi hak lagi payah tu lah kalau boleh jaga lagi kemas. Tuan-tuan. Hak kita duk angin banyak ni lah, kalau boleh istiqamah jaga yang dikatakan wudu, lagi kemas, lagi besar pahala. Kalau boleh. Tahan. Tahan kentut kita tengok. Ya, duk kontrol. Dia makruh kalau kata kita dalam bab ibadat. Contoh dalam bab ibadat makruh, contohnya semayang. Semayang dalam keadaan mengantuk makruh. Semayang dalam keadaan nak terkencing makruh. Semayang dalam keadaan nak terkentut makruh. Kadang tuan-tuan faham diri lah, macam nak kentut dia tahan tu lah, ya Allah. Kan? Ada ustaz kita sunat. Sunat apa? Sunat tahan. Sudah. Ya. Dah lah, kalau duduk saja-saja tak ada sunat pengai. Kalau duduk, dia yang seingat saya lah, wallahu alam, yang sunat tahan ni ialah menguap je. Menguap sunat tahan. Contoh macam ni, kita duduk tengah semayang, kita nak menguap, kemam mulut ni bagi tak mau bagi menguap. Macam tu. Contoh kita katakan, kalau kita nak menguap pun kita katakan tutup mulut kita, ataupun kita katakan dulu ni, tutup mulut ke, tutup lagu tu ke. Jadi kita tutup, kita kau menguap. Menguap saja yang saya tahu sunatnya untuk kita tahan. Tapi tekat-tekat dia duduk belajar ni, tak tahulah, tak ada sudah dengar lagi lah kentut suruh sunat tahan. Allahu Akbar, jenuh mengeruk dia kan. Jenuh ni. Ustaz bagus. Jenuh pegang tiang nak tahan. Dia. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Wallahu alam lah, saya pun tak pastilah. Sebab dalam bab benda-benda yang kita tahan ni sebenarnya, dia contohnya pengawana, benda-benda yang kita tahan, contoh tahan kencing, tahan benda-benda lagu ni, ialah dari segi kesihatan pun benda tu tak baik, benda tu tak elok. Tapi kalau bab menguap, dia itu adalah satu tindakan yang kita katakan automatik bila kita mengantuk. Jadi benda yang paling yang Allah Ta'ala suka adalah bersin. Benda yang Allah Ta'ala tak berapa nak suka adalah menguap. Sebab itu kalau kita tengok dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, Nabi Muhammad SAW tak pernah menguap seumur hidup. Nabi Muhammad SAW tak pernah menguap seumur hidup. Tuan-tuan buka dalam kitab Syama'il, disebutkan hal tersebut. Bukan apa tuan-tuan, menguap ni bukan nak kata lah hang mai lah model handsome tahu mana pun mau menguap cah. Mau bila tengok gambar masa menguap ya, habis tu. Hang handsome lagu mana pun pakai tolak tak tepi ya. Menguap ni dia orang kata apa? Dia menunjukkan satu malasnya, tak laratnya, letihnya kita. Jadi sebab itu Allah Ta'ala kata, Nabi SAW sebut Allah Ta'ala suka kepada umat Islam yang kuat. Allah Ta'ala tak suka kepada umat Islam yang lemah. Jadi kita ni kena sebut bahawasanya kalau kata bak kentut dalam semayang itu makruh hukum dia. Tapi kalau duduk luar, dia duduk tahan lah, lepas bila lepas bila. Tapi tengok keadaan juga lah, tengok keadaan tuan-tuan. Tengok keadaan. Lagi duduk pitala depan muka kawan salah pula. Ya. Menguap tu. Okey. Ketika menguap tu, kalau boleh tahan, kalau tak boleh nak ni juga tutuplah. Tutup dengan tangan, kita katakan tutup dengan tangan kiri pun tak apa, tangan kanan pun tak apa. Jadi kita tutuplah. Ucapan tu noh. Wallahu alam, saya pun tak ingat lah. Ya. Dia lagu tu lah. Ucapan dia macam ni, kita sebutkan bersin alhamdulillah. Kan? Menguap ni kadang-kadang minta maaf.
ada orang pergi sebut astaghfirullah. Kan? Kan? Jadi tak kena tu. Nah, tak kena bila kita menguak tu astaghfirullahalazim, itu tak sesuai. Dia yang sesuainya bila kita menguak tu ialah kita sebut auzubillahi minasyaitanirrajim. Nah, kita sebut auzubillahi minasyaitanirrajim, kita tutup tu kita sebut auzubillahi minasyaitanirrajim. Astaghfirullah tu bukanlah tak sesuai untuk kita sebut, boleh tapi tak kena tempat. Tapi kebanyakannya saya tengok dalam masyarakat memang banyak sebut auzubillahi minasyaitanirrajim. Astaghfirullahalazim. Tapi sesuainya ialah auzubillahi minasyaitanirrajim. Baik, sambung. Wa'ada akhahu musliman muhtasiban mu'ida min jahannam 70 kharifan. Ambil ayat semayang, pergi ziarah kawan yang sakit, Allah Ta'ala jauh kita daripada api neraka 70 kharifan, 70 parit. Maka Sayyidina Anas tanya kepada bertanya, ya Aba Hamzah mal kharif, apa dia yang disebutkan dengan kharif, apa nama kita katakan parit tu? Maka disebut qala al-am, setahun. Maksudnya apabila kita ambil wudu, kemudian kita pergi ziarah kawan kita yang sakit, Allah Ta'ala jauhkan kita daripada 70 parit daripada api neraka. Satu parit masuk kita kira setahun. Kira setahun. Kira am, kira tahun. Maka bayang tengok berapa tahun perjalanan. Sebab neraka ni, kalau kita sebutkan neraka ni tuan-tuan, dia bau dia pun saja boleh dihidu 500 tahun. Bau dia saja, bau busuk dia tu. Neraka, syurga pun sama. Syurga ni pun bau dia, wangi dia tu pun sangat wanginya syurga. 500 tahun perjalanan tu pun dah bau dah. Sebab tu kita minta lah, Allahu Akbar, minta Allah Ta'ala jauh kita. Ada orang yang Allah Ta'ala bukan takat tak bagi masuk syurga, bau syurga pun tak bagi. Beringat elok-elok. Lebih-lebih lagi kita katakan suami yang dayus, lebih-lebih lagi ayah yang dayus, lebih-lebih lagi yang kita katakan dalam bab-bab tanggungjawab itu perlu diperhatikan sungguh-sungguh. Kita kena perhatikan sungguh-sungguh. Sebab tu banyak benda faedah yang mana kalau kita buat ni Allah Ta'ala pelihara kita daripada azab api neraka dan sebagainya. Baik. Kemudian yang keseluruhnya, hadis yang keseluruhnya ialah memasukkan kegembiraan ke dalam hati orang Islam. Ini nampak benda kecil, tapi memasukkan kegembiraan ni banyak benda. Sebelum tu sikit lagi saya nak sebut berkenaan dengan itmam wudu dan ayatul marid. Sayyidina Anas juga menyebutkan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faqada ar-rajulu 3 ayamin sa'ala anhu. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang ni bukan setakat pergi ziarah saja. Sayyidina Anas juga meriwayatkan hadis yang sama. Sayyidina Anas kata apa? Nabi ni kalau kata ada kawan-kawan dia yang tak nampak 3 hari, sa'ala anhu, Nabi akan tanya dia. Ini akhlak Nabi. Fizul na Fizul. Cuti dah. Masa-masa selama duduk kuliah ni dia tak ada ni. Hari ni pun tak ada. Tu pun semalam tanya saya kan, Ustaz macam mana? Esok kuliah dah? On dia off. Dia gila dia ambil cara tu dua paku ke? Sembang terah. Okey dah. Baik, insya-Allah kalau kata dia ada masalah ke apa, kamu Allah Taala mudahkan urusan insya-Allah. Jadi Nabi dia jenis tu. Doktor tak nampak ke ni? Mana doktor? Doktor pun ada ni juga. Insya-Allah lah. Moga yang mana ada urusan dia, Allah Taala mudahkan urusan mereka insya-Allah. Maka Nabi ni bila 3 hari tak jumpa, Nabi akan tanya, Bang Din lah, Bang Din tak nampak ni. Bang Cuk mana Bang Cuk? 3 hari dah kot puasa tak nampak dia sudah ni. Dia jadi macam tu akhlak Nabi SAW. Sebab tu para sahabat ni dia akan sentiasa diingati oleh Nabi. Tu gaya pemimpin yang hebat. Tu gaya kita kata apa, ketua yang hebat. Tu gaya sahabat yang hebat. Tu gaya kawan-kawan yang hebat. Bagaimana kita sentiasa berasa kita ni penting bagi dia. Tu sahabat-sahabat dia rasa macam tu dengan Nabi SAW. Kadang kita ni bila ada kepentingan baru kita cari kan, Tok Imam mana tak nampak, awak cari Tok Imam nak menikah. Kalut cari Tok Imam pasal kisah nak menikah. Sebelum tu sampai main masjid tanya Tok Imam mak mana satu. Tok Imam mak mana satu. Imam pun tak kenal. Bila nak kenal imam, bila nak menikah.
Lepas tu anak, kalau nak sulung hak perempuan baru 4 tahun, bila nak jumpa Tok Imam? Dekat 20 tahun lagi baru nak jumpa. Jangan macam tu tuan. Nabi ajak para sahabat lagu tu. Kita pun macam tu tuan. Duk main surah tengok ada tak ada. Lagu mana ni tak nampak orang main nama. Kemudian kata Sayyid Anas bin Malik. Kata Sayyid Anas, belum katakan Nabi juga wa in kana ghaiban ta'ala. Kalau ada sahabat yang Nabi tahu dia ni sedang musafir, dia ni keluar kawasan, ta'ala, Nabi akan berdoa bagi dia. Ya Allah, permudahkan urusan dia ya Allah. Baiklah jalan dia ya Allah. Moga dia selamat pergi balik ya Allah. Moga Allah Ta'ala beri keuntungan yang baik pada dia dalam perniagaan dia. Itu akhlak Nabi. Wa in kana ghaiban, kalau dia tu, wa in kana syahidan, kalau kata dia ada depan mata, Nabi akan zarah, akan selalu pergi ziarah. Nabi akan selalu pergi ziarah. Pergi tanya, abang sihat no? Masya-Allah. Elok anak-anak okey sihat, baik balik. Jadi lagu tu akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hari ni minta maaf dalam bab dakwah. Kadang-kadang kita ni tak ikut jalan Nabi SAW. Minta maaf cakap. Berapa ramai yang kita katakan jawatankuasa masjid, bila ada orang tak pergi masjid, kiranya bokok tu zakat tak bagi, tolongan apa nama bantuan asnah tak bagi, hatta sampai urus jenazah pun tak mau. Ada setengah-setengah tempat ni, wala'ayazubillah. Saya bagi peringat inilah, bagi nasihat lah. Jangan macam tu. Ada orang yang tak pergi sembahyang Jumaat. Itu saya cerita dah itu kat tuan-tuan. Ada orang tak pergi sembahyang Jumaat. Last sekali bila dia mati ni sampai nak simpan luar tanah kubur. Allah. Padan Azhar, Jumaat pun tak bisa mai. Padan lah, sembahyang pun tak bisa ikut. Padan lah, kunuri kenara tak bisa campur. Padan lah, dia ni sampai orang tak tahu dia ni siapa dia. Mai duduk kat 10 tahun dah tapi tak tahu, tak kenal dia ni siapa dia. Padan lah, padan, salah. Sepatutnya minta maaf tuan-tuan. Kita yang hidup dalam masyarakat, kalau dia tak main masjid, kita yang pergi kat dia. Itu akhlak dia. Itu akhlak dia yang sebenar. Kita nampak dia tapi tak pernah nampak dia di masjid. Pergi ziarah dia. Kita di antara kita, orang kita di sini, minta maaf cakap, kita tak mulakan yang tu. Kita tak mulakan yang tu. Kita tak pergi ziarah dia. Sebab ada banyak kisah berkenaan dengan, kalau kata kita mula dulu dalam kerja dakwah itu, mula dengan ziarah dulu sebenarnya. Ziarah dan bagi hadiah, itu adalah benda yang cukup besar untuk jadi satu permulaan seseorang itu nak insaf, dan juga seseorang itu nak kembali kepada jalan Allah Ta'ala. Hari ini orang tak suka, orang lari daripada masjid, orang lari daripada surau, orang lari daripada kita, sebab kita sendiri itu adalah orang yang mana bila tengok tu tak masuk gembira dalam hati, tak masuk seronok dalam hati. Nak kena jadi Tok Imam mesti kena muka cengih, nak jadi pegawai masjid mesti kena muka cengih. Kemarin saya pergi khutbah satu tempat, hak tolong jaga pintu pegang rotan. Hak tolong jaga pintu masuk masjid ni pegang rotan. Saya kata tu dia, ni lagu mana cerita sampai kita duduk tazkirah, duduk tengok tu dia pegang rotan terus dah. Kan tak tahulah rotan tu duduk dia nak ni apa nama budak-budak ke apa, tak tahulah. Tapi cara tu pun sebenarnya, pasal apa dalam masjid kita nak perlu bawa rotan? Kan pasal apa? Kita dengan anak-anak pun rotan ni pakai waktu hak perlu sangat-sangat dia. Perlu sangat-sangat saja. Setiap benda nak rotan, minta maaf cakap tuan-tuan, anak tu akan hilang takut dengan kita. Anak tu akan hilang takut dan hormat dengan kita. Kerana setiap benda kita nak rotan. Kawan tu bagi rosak benda, rotan. Tak dengar cakap, rotan. Mainan sepah, rotan, habis. Anak itu akan besar dalam keadaan dia bukan cakap kita katakan hormat kita, mungkin tak dah. Takut tu pun bukan. Dia takut pun bukan kerana takut, kerana itulah pak yang sepatutnya dihormat dak dah. Jadi adab dengan akhlak itu penuh gadang. Kemudian kata Sayyidina Anas juga, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wa in kana maridan adalah. Sekiranya ada seorang daripada sahabat Nabi ni yang sakit, Nabi akan ziarah. Ini juga satu benda yang payah juga kita nak buat sebenarnya. Payah sebab apa? Kadang-kadang kawan-kawan kita jauh, kadang-kadang kawan kita yang dekat-dekat tak apalah. Tambahlah ni pula dengan musim kita katakan dengan pandemik lah ni kita nak pergi ziarah tu pun kadang-kadang kita seriau. Bukan seriau apa, tak seriau kat kita seriau kat dia. Pasal kita sihat, pergi duduk merata, tak tahu lagu mana kita nak berjumpa, pergi ziarah dia. Sekali lagi kawan tu duduk sakit dah, tengok-tengok wah pada kita. Saya pun duduk teringin nak balik kampung, bini saya duduk kata, bang jangan duduk cari pasal bang. Kita ni duduk red zone bang. Walaupun kita tak ada masalah apa-apa,
Tapi kita pi tengok naik satu timbul satu kes, Allahu Akbar, jenuh bang. Kita ni satu kampung ni kita. Kita gitu kat bini saya kata, tak apa kalau gitu seduk balik lagi. Jadi benda-benda tu kita seria nak balik di ziarah tak ni apa semua tu insya-Allah. Nah, baik. Kemudian hadis yang seterusnya ialah kita sebut berkenaan dengan idkhalus surur, iaitu memasukkan kegembiraan ke dalam hati orang muslim. Anil Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna min mujibatil maghfirati idkhalaka surura ala akhika muslim. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara perkara-perkara yang mewajibkan dapat keampunan, di antara ciri-ciri untuk sebab-sebab untuk mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, idkhalaka surura, kamu memasukkan kegembiraan, yakni kamu memberikan khabar gembira, kamu memberikan yang dikatakan kegembiraan ala akhikal muslim, kepada saudara kamu yang Islam, kepada saudara kamu yang Islam. Sebab itu ada kisah disebutkan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut kerana Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, kalau tak silap saya, kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, pernah satu malam Sayyidina Abdullah bin Mas'ud tengah duduk sembahyang dalam masjid, sembahyang sunat, baca Quran. Kata Nabi SAW, Nabi kata, sesungguhnya kalau siapa nak baca Quran seperti mana diturunkan, baca seperti mana Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Baca seperti mana Sayyidina Abdullah bin Mas'ud duduk sembahyang ni, Nabi puji belakang dia, Nabi puji, sebut dia, siapa nak baca Quran seperti mana diturunkan, baca macam Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Yang ada Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar ketika itu duduk dengan Nabi SAW. Jadi dah bila tengok tu, dia terus sembahyang, dan orang tengah sembahyang apa nak ni kan, dia sembahyang, Nabi pun keluar, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar pun keluar. Dalam hati Sayyidina Umar, dalam perjalanan balik tu, Sayyidina Umar niat dalam hati, dia kata apa, esok pagi-pagi aku akan sampaikan berita gembira ini kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Duduk dalam hati ni, dia dalam hati dia duduk kata apa, aku kena habaq benda gembira ini kepada Abdullah bin Mas'ud. Kemudian tak apalah, balik semua, Rasulullah sampai rumah, Sayyidina Umar sampai rumah, Sayyidina Abu Bakar pun sampai rumah. Last kali esok pagi sebelum subuh, kira kita kata pagi sungguh lah, kira pagi sungguh lah, siap-siap Sayyidina Umar pergi rumah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud nak pergi habaq berita gembira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Awal yang ni Sayyidina Umar, aku nak beritahu benda bagus ni. Tuan-tuan tahu apa jadi? Dia masuk dalam rumah, tengok siapa ada dalam. Sayyidina Abu Bakar dah awal lagi. Sayyidina Abu Bakar dah awal lagi dalam rumah. Dia kata, Bakar, ramai ke mana? Dah, hang nak cerita tu aku cerita dah. Ya, hang nak cerita tu aku cerita dah. Tu betapanya para sahabat ini ligan fastabiqul khairat, ligan nak buat benda baik, dan ligan seronok nak khabarkan berita gembira kepada mana-mana orang. Kan dengar, ingat tak dalam peristiwa yang mana beberapa orang sahabat yang mana Allah Ta'ala turunkan arahan untuk mereka ni, taubat mereka tu ditangguh saat dulu. Bisa dengar ada sahabat yang sepatutnya pergi perang, tapi mereka tak pergi perang. Mereka jumpa dengan Nabi, mereka kata, pasal perang tak pergi perang? Saja ya Rasulullah. Tuan-tuan, orang yang sepatutnya wajib pergi perang tak pergi perang, berdosa besar tuan. Lari daripada perang, lagi berdosa besar. Tuan. Jadi syahid kita nak ambil tahu mana, selama berapa lama tu, sebulan ke sebulan lebih ke berapa lama, saya ingat, saya tak apa nak ingat dah kisah tersebut. Akhirnya menyebabkan bahawasanya turun ayat Quran. Allah Ta'ala ampun mereka ni celapak pakat kelang kabut para sahabat nak pergi habaq berita gembira tersebut. Nampak? Itu para sahabat. Jadi mereka ni kelang kabut nak buat benda baik, kelang kabut nak pergi cerita benda baik kat orang yang mana sepatutnya berita gembira. Itu kita yang kalau kita boleh belajar daripada adab para sahabat, iaitu kita pulun insya-Allah kalau ada berita-berita gembira apa-apa untuk kita sampaikan kepada adik-beradik kita, ahli keluarga kita, kawan-kawan kita, kita orang yang pertama. Kan kita tahu kata anak kita ni nak masuk, anak kawan kita ni nak masuk apa contoh sekolah serumah penuh misalnya, kan kita tengok anak kita tak dapat, tengok anak kawan kita dapat. Faizul WhatsApp je lah, Suri Ustaz tak dapat mai kuliah pagi ni, cara ni mandi lambat. Tak apa Faizul, insya-Allah selamat. Moga Allah Taala mudahkan urusan insya-Allah Faizul. Kena. Jadi macam tu lah.
kegembiraan itu. Kita pun cuba, anak orang tanya orang dapat ni, aku pun tak tahu lagi. Allah, alhamdulillah, terima kasih banyak tolong sampaikan. Kan? Contoh kita kata kawan-kawan kita ataupun kita pergi mana-mana tempat, kita tahu kata dia ni orang susah, dia buat permohonan di zakat, kita duk kerja di zakat ataupun kita kerja yang kawan-kawan kita di zakat, tentu kawan kita abang, hang bukan ada ke kampung hang ada seorang nama Pak Mi? Ada Pak Mi. Buat siapa? Lah kami syarat baru ni, rumah dia baru lulus nak buat. InsyaAllah dalam minggu depan kami pergi. Dia dapat lagi beritahu Pak Mi tu. Pak Mi tu tak tahu lagi. Kita ni celapuk pergi lari kat Pak Mi ni. Pak Mi, alhamdulillah Pak Mi doa banyak-banyak Pak Mi. Alhamdulillah dia pun lulus dah dalam syarat. Nanti dia pun akan main geng-geng apa nama zakat, dia pun akan main. Ya ke? Alhamdulillah. Itu kan bawa berita gembira. Kan? Main yang dikatakan orang teman ni ujung-ujung kita nak puasa. Ni puasa. Tuan-tuan tahu tak kita nak puasa ni? Kita tak sedap diri lagi. Bukan boleh harap ke apa-apa ni pun. Main surau tapi buat puasa apa buat liat boleh, bukan boleh kira apa ni. Dah maaf melawak dah. Dan kita nak puasa dah lagi 9 hari je tuan-tuan. 9-10 hari je. Bukan lama dah tuan-tuan. Orang main kata, ni kami ada buat apa nama ni, nak buat iftar lah kami, tapi tu dia lah kami duk cari-cari lagi ni, tak cukup berapa. Kalau ikut tu ada dalam lebih kurang dalam 15 hari lagi lah. Tak usah duk kelang kabut Tak usah duk kelang kabut. Bagi tahu kat pihak surau, tak usah duk kelang kabut. Saya pandai lah saya tahu. Depa ni Allahu Akbar, terima kasih banyak. Kami duk serabut nak pergi cari tang mana ni. Tetap kata boleh kata aku ni, alhamdulillah kami selesai. Kalau begitu kami siap-siap untuk macam mana persediaan untuk ni apa semua. Yang dana ni kami serah kat abang lah. Tak ada masalah. Berita gembira kepada orang. Nak kali kita pun sehari dua telefon pergi. Cukup 15 hari kami kutip siap dah. Siap dah bagi ada orang puasa, bagi ada orang buka puasa. Nah, kami duk pulun cari dana apa semua, tak ada orang puasa pun tak ada guna agak. Kata ada puasa confirm ada lah lagu tu. Kan? Kita bagi berita gembira kepada orang-orang yang sepatutnya kita berikan berita gembira kepada mereka. Sebab tu dalam bab kita bagi berita gembira ni sangat-sangat banyak. Macam-macam kita boleh buat. Apa saja benda yang kita tengok, hatta kita sebutkan bahawasanya kebaikan ni tuan-tuan jangan tengok kepada orang yang besar saja. Hatta orang-orang kecil, anak-anak kita yang kecil, gembirakan hati mereka ketika mana diperlukan. Gembirakan hati mereka. Kadang-kadang bukan nak kata tuan-tuan, kadang-kadang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, budak-budak kecil ni di antara makhluk Allah Ta'ala yang paling mudah untuk kita bagi selepas ni seronok. Budak-budak kecil, orang tua payah. Orang tua ni payah kita nak bagi seronok. Kadang kita silap kita nak buat seronok, tapi silap lagi dia tak apa nak seronok banyak. Kan? Budak-budak tak gelut. Tambah kalau kata bini ke apa ke orang perempuan ke pergi beli gelang, tak mahu ni kecil nak besar sikit, punggah. Bagi dia cincin, tak mahu cincin ni nak cincin nak tebal sikit, nak punggah kita. Tak seronok saja. Jadi hak tu yang kita katakan suami masak-masak, aku tak mahu makan nak ni, aku nak makan nak tu. Tak ni juga. Yang budak-budak senang saja. Budak-budak senang. Kadang-kadang susah depa main apa nama tersangkut tak nak tolong seronok dah. Bagi depa benda hadiah ataupun benda kecil-kecil seronok dah. Jadi kegembiraan yang macam ni yang perlu kita bagi dan kita serahkan kepada mereka orang yang baik, insya-Allah. Syuruk dah tuan-tuan. Boleh sambung sikit lagi ke? Nanti bulan puasa sambung kan? Bulan puasa ada boleh tak? Tak ada. Kata tuan-tuan memang kira kalau boleh nak meratib ya, dah bulan Ramadan habis. Kuliah malam tak ada kan? Kuliah pagi tak ada? Pergi dah. Tak apalah, hampa bincang tengoklah macam mana. Nanti habaq lain. Okey, baik, insya-Allah. Hadis yang terakhir sebelum kita berhenti. Walaupun dah terbit matahari, tapi kita sambung sikit lagi. Hadis yang terakhir 7:19, 7:30 kita berhenti. At-tayammum fi kulli syai'in tayyib. Menggunakan tangan kanan bagi semua benda yang baik. Ni saya nak pesan. Ramai saya tengok ni buat perangai lagu ni. Ramai saya tengok yang kadang-kadang tak mengikut apa yang dibawa oleh sunnah Nabi SAW. Hatta ialah kadang-kadang kita sendiri pun terlepas pandang. Tapi ada bab ini pun nak kena cerita juga. Okey. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ya'kulu ahadukum bi yaminihi wal yashrab bi yaminihi wal ya'khudh bi yaminihi wal yu'ti bi yaminihi fa inna asy-syaitana ya'kulu bi shimalihi wa yashrabu bi shimalihi wa yu'ti bi shimalihi wa ya'khudhu bi shimalihi. Ni orang tua-tua kita duk ajak lama dah. Nah, apa dia?
hadis daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW telah bersabda, makanlah kamu itu dengan tangan kanan kamu, dan minumlah dengan tangan kanan kamu, dan ambillah sesuatu benda itu dengan tangan kanan kamu, dan berikanlah sesuatu benda itu dengan tangan kanan kamu. Fa inna syaitana, sesungguhnya syaitan ini, yakulu bishimalih, makan dengan tangan kiri dia, wa yashrabu bishimalih, minum dengan tangan kiri dia, wa yu'ti bishimalih, memberikan suatu benda dengan tangan kiri dia, wa ya'khudhu bishimalih, dan mengambil satu-satu benda pun dengan kiri dia. Nampak tuan? Adab Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ajak kita, kalau nak buat apa benda baik, semua kanan. Kalau nak buat apa benda tak baik, semua kiri. Contoh, makan kanan, minum kanan, ambil benda Quran kanan, baca Yasin kalau boleh selalukan mengangkat tangan kanan. Jangan buat tangan kiri. Boleh tak boleh? Boleh. Bukan kata masalah tak mana, tak ada masalah tapi muliakan Quran itu dengan tangan kanan. Bersalam dengan orang tangan kanan, mana ada orang bersalam tangan kiri. Kan? Lagi teruk salam pakai kaki, orang ajar. Nah, oh dia kata lah ni pandemik tak boleh salam dengan tangan, salam dengan kaki. Dia. Nah, semua buat benda baik dengan tangan kanan, tangan kiri buat benda tak baik. Ya. Oh, tak sesuai tu. Pasal apa? Sebab tu kita kata basuh ni, basuh ataupun pegang ni adalah sebelah kiri. Contoh macam ni. Hatta siapa-siapa yang orang kata apa, kontraktor ke, siapa-siapa yang kita katakan yang duk buat rumah ni, kan, pastikan kalau boleh dalam bilik air, pipe duduk sebelah kanan ke sebelah kiri? Pipe sepatutnya untuk memudahkan orang sebelah kanan. Buka hak ni, pegang hak ni, basuh hak ni. Bayang tengok pipe belah ni. Allahu Akbar. Payah juga tu. Payah juga kalau pipe panjang tak apa. Pipe pendek, jenuh pusing. Jenuh pusing. Kan? Kena mengadap kau nu. Orang duk mengadap kau ni, dia mengadap kau nu pasal nak basuh mengadap kau nu. Tengok-tengok selak terupa pula. Selak terupa pula, orang buka, Allahu Akbar, awak yang berak lagu tu. Awak mengadap kau tu. Pening. Jadi sepatutnya mana? Belah kanan ni. Belah kanan buka, pipe duduk sini. Pegang, basuh kat sini. Tapi ada setengah tempat belah kiri, jadi susah sikit. Setengah tempat dah tak ada pipe tu lagi dahsyat nah. Lagi dahsyat. Dulu saya ingat saya pi mana dulu, Korea kot. Kira dalam beg ni betul ayak. Nak masuk tu buah saja dah. Masuk kita Allahu Akbar. Hak ni yang paling leceh ni, malah kali tu. Nah, tapi tak apalah, ikut kemampuan masing-masing lah. Tapi Nabi SAW akan buat semua benda dengan kanan, benda baik. Hatta bagi, tengok orang tua kita, kan, orang tua kita cukup marah kalau bagi tangan kiri. Tak ada tangan kanan ke? Nampak? Pasal apa? Semua duduk dasarkan kepada hadis Nabi SAW. Benda tak baik, tuan-tuan nak ambil tarik cicak, jangan duduk ambil tangan kanan. Duduk dalam surau, nak ambil tarik cicak, jangan ambil tangan kanan, ambil tangan kiri. Buat apa lagi benda tak baik, benda-benda tak elok lah, benda-benda kotor, benda-benda ni kita ambil dengan tangan kiri. Jadi benda-benda yang baik kebiasaannya tangan kanan. Cumanya siapa yang nak pegang pada semua benda baik dengan tangan kanan itu bagus. Tapi ada kelonggaran. Contoh, kita makan tangan kanan, kita nak cedok lauk tangan kanan, tangan kiri. Adat tangan kiri. Okey. So macam mana yang Nabi kata ambil tangan kanan lah, pasal apa tangan kiri? Tuan-tuan nak buat tangan kanan, tangan kiri? Kiri. Okey. Cerita ada lagu ni. Ni cerita lah. Ni cerita nak bagi faham ni. Sebagian ulama mengatakan bahawasanya ambil lauk pun juga dengan tangan kanan. Misalan, Allahumma salli ala Muhammad, Pak Teh Keruh, Allah yarham Pak Teh Keruh, Tok Guru Haji Saleh, Syekh Muhammad Nuruddin, banyak lagi para ulama ambil lauk itu dengan tangan kanan. Okey, sekali kita cerita satu-satu. Dr. Aziz Hanafi, Allah yarham, mengatakan bahawasanya boleh
ambil lauk itu dengan tangan kiri. Pasal apa? Kita bukan makan lagi, kita baru ambil lauk, maka boleh dengan tangan kiri. Yang ni paling afdal, yang ni pun boleh buat. Maka kanan ni tuan-tuan boleh beramal dengan kanan ni sekiranya tidak timbul fitnah. Lagu mana buat tuan-tuan? Tuan-tuan makan ramai-ramai, hak duk ada tu jenis puak orang tak main mengaji. Faham tak tuan-tuan? Hak puak jenis orang tak main mengaji. Kalau tuan-tuan pergi ambil tangan kanan, orang akan kata apa? Ustaz belemoy. Ustaz ni belemoy. Makan sampai habis tu debuh pegang sudu lagu tu, kita nak ambil lagu mana tak? Solat makan. Dia nak jadi fitnah gitu kalau duduk dengan orang yang jahil ataupun orang yang tak biasa dengan sebegitu rupa, maka ikut pendapat Dr. Aziz Hanafi ni. Ambil dengan tangan kiri, makan dengan tangan kanan. Pasal apa? Tak mau timbul fitnah. Tapi kalau semua jenis orang duk mengaji dah, semua orang duk mengaji ni, macam saya duk abang dengan tuan-tuan ni, semua tuan-tuan tahu dah. Sekejap lagi ada sudu mana apa saya duk pegang tangan kanan. Tuan-tuan jangan duk pergi kata, ustaz, belemoy ustaz, belemoy pergi hang pegang hang tak belemoy. Aku pegang hak bawah, hang pegang hak atas. Tuan-tuan tahu tak, su'ul mukmin, kesan daripada orang mukmin ini adalah penawar. Contoh ni ayat ni. Pasal apa menjadi adat bagi orang-orang yang mengaji, bila tok guru minum bismillah. Tak saja sini, sekali lagi habis lagi celapak anak-anak murid bakat main ambil. Pasal apa? Kadang-kadang kita yang tak duduk dalam bidang tu, ataupun kita yang tak mengaji. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, pasal apa orang pakat teropah apa minum? Berkat. Berkat ni kita tak nampak satu. Yang kedua, contoh lagi pasal bab berkat. Pasal apa ketika mana lahir anak, kita nak kena tahnik. Dan tahnik tu tuan-tuan bagi kat siapa buat tahnik? Nyangak. Assalamualaikum, abang pusher tang ni kan. Abang pusher tang ni kan, duk jual dadah kan. Abang tolong belah anak mulut saya kan, tolong tahnik mulut anak saya bagi anak saya mungkin boleh bersikir. Mana ada orang buat kerja lagu tu? Orang pergi cari tok guru. Kan, cari tok guru minta maaf tolong belah mulut anak saya. Faham tak belah mulut anak ni? Nah, dia buat belah mulut anak. Ustaz tolong belah mulut anak saya. Tak, saya pisau apa pun tak bawa. Tahu parit. Nah, belah mulut ni maksud kita apa? Kita kata apa? Tahnik lah, tahnik. Bahasa orang kita ni belah mulut lah. Tahnik, bagi kurma, bagi makan madu, air zam-zam. Pasal apa bagi kat tok guru orang soleh? Pasal ayat liang depa kita katakan surun kesan daripada lidah mereka ataupun dialog mereka ni yang sentiasa zikrullah, sentiasa mengajak beragama, sentiasa buat benda baik sini. Itu adalah sebahagian daripada penawar ataupun kebaikan, barakah. Maka benda-benda tu sebab dulu bila mengaji dulu, kami kalau kita mengaji dulu Allah pantang. Saya nak abang tu terang, masa tu imam besar masjid negara pergi rumah saya, mak saya panggil Amal ni, Tuhan nampak tu ayat teh tak habis. Dia kata, buat pasal apa mak? Hampir minum lah. Uish, bekas orang. Kita budak, bekas orang tak kelepak nak minum. Dah hampir minum. Kok hang tak jadi imam masjid negara pun jadi imam masjid negeri tak pernah dia. Kan? Daripada hang tak jadi orang, hang jadi orang pun tak apa dah hampir minum dah. Tak kali kita masa tu budak, masa dah jam 6, jam 5 dulu tu. Pi minum. Alhamdulillah. Tak jadi imam pun jadi naik qadi pun okey kan lah. Ya. Mak saya duk kata, hang ni pun jadi orang pasal dulu ni buat pi mengaji di pondok. Hang duk lari atas pondok, tu yang hang boleh jadi orang. Entah, kita tak tahu benda-benda lagu tu. Kadang-kadang mungkin tengah duk mengajak tok guru duk tengok kita, duk tengok anak-anak kita. Duk tengok tu bukan saja tengok tu. Kadang-kadang tengok tu. InsyaAllah alim budak ni. Doa dia tu. InsyaAllah alim budak ni. Doa tu hak kita harap. Jadi benda-benda lagu ni yang kita ambil. Maka secara mudahnya, ringkasnya kita sebutkan, benda apa saja buat benda baik dengan kanan, buat apa saja benda hak tak baik buat. Bukan suruh buat benda hak tak baik, macam kata pegang benda hak tak elok ataupun benda najis, benda yang ni pegang dengan kiri. Tapi dalam bab makan, dahulukan kanan. Contoh lagi, tuan-tuan duk bawa kereta, tuan-tuan nak makan. Tuan-tuan nak makan tangan kanan kan, makan tangan kiri. Ini tengok kan, bini pegang buah ataupun bini pegang rokok.
Dan nak makan, nak ambil tangan kanan kan nak pegang tangan kiri lah. Ha? Suruh dia suap, mampu kemas. Cara tu bini sayang. Tukar. Pi seorang. Pi seorang, bini duduk rumah. Beli rupuk nak makan, beli buah nak makan. Buah duduk tang tu. Tuan-tuan nak ambil ke mana? Duduk atas seat sebelah. Tuan-tuan nak ambil ke mana? Nak ambil kanan, nak ambil kiri? Ha? Ha. Tuan-tuan nak ambil ke mana? Ha. So ada keadaan-keadaan. Kes tu saya dengan Dr. Akli, apa nama, dekan Kuliah Syariah Unisham. Saya pergi dengan dia masa tu, pergi ke KL. Ada urusan, ada majlis kami di sana. Tengah duduk makan tu, tengah duduk buat kereta, kami duduk makan. Saya pun duduk ambil tangan kanan. Dia kata, ni hang buat kereta, hang bawa lelok. Aku duduk tepi Seriau ni. Aku duduk tepi Seriau. Dah ni nak ambil tangan kanan. Ni ada masa pakai tangan kanan, ada masa pakai tangan kiri, dia kata. Waktu kita duk boleh, tak ada masalah, pakailah tangan kanan. Ni tengah hang bawa kereta, dia duk tahun ni tengah hang nak buat lagu tu, dia kata. Masa tu dibenarkan tu tangan kiri. Ambil tangan kiri makan, tak ada masalah. Dia kata ikut pada sesuai. Benda tu sunat, bukannya fardu. Hang duk pulun nak buat sunat sampai sekali depan tu hang insiden dengan aku sekali tembak dia gambar orang. Mampu kita. Dia kata, jadi ilmu-ilmu lagu tu kita ambil dan ikut kepada kesesuaian. Nah, tuan-tuan, jadi secara asas macam kita sebut, benda yang baik semua belah kanan, selagi mana boleh diusahakan. Benda yang tak baik selama mana kita boleh usahakan guna tangan kiri. Tapi saya kadang-kadang bukanlah terasa juga bila ada ustaz, bila ada rujukan-rujukan agama ni minum tangan kiri, makan tangan kiri, Allah, dalam keadaan yang selesa. Jadi itu tu kurang sesuai lah. Sebab apa? Apa yang kita buat tu akan jadi perhatian kepada orang. Orang akan tengok, Tok Guru pun minum tangan kiri, ustaz pun minum tangan kiri. Nak kisah apa? Kita tekad kita ni tak ada masalah. Oh, boleh nak minum tangan kiri? Tak mau dia minta tu. Jadi kebiasaan pada masyarakat. Jadi kita tu nak kena jaga elok. Tuan-tuan mati Allah sekalian, saya minta ampun dan maaf kalau ada salah silap terkasar bahasa. InsyaAllah nanti tengoklah bulan Ramadan ni macam mana. Kalau kata ada sambung, tuan-tuan maklum baliklah, insyaAllah. Nanti Faizul akan berhubung balik dengan saya lah. Rasanya katanya ada, tak tahu, tak teringat lah. Mungkin ada lah kot. InsyaAllah kalau apa-apa nanti kita jumpa lagi dalam pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. ربنا زدنا علما وسعنا في رزقنا وبارك لنا فيما رزقتنا واجعلنا مهون في قلوب عبادك وزن في عيونهم واجعلنا واجين في الدنيا والآخرة من المقربين يا كثير النوال ويا حسن في علو يا مبدع بلا مثال ويا قائما بلا ذا ولك الحمد لك منه ولك الشرف على كل هل وصلى والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.